Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Latihan. Oh, latihan. Jalan lagi dua. Jangan balik. Kita dah melampaui ayat 100. Ayat terpenting dalam Quran, iaitu neraca kepada kebenaran, neraca kepada ahli syurga. Jadi mana-mana lafaz-lafaz dalam Quran mesti kita kena bandingkan, sesuaikan dengan ayat 100. Kalau tidak menepati ayat 100, maka tak ada. Beriman mesti seperti sahabat. Beramal soleh mesti ada makna sahabat. Tak boleh buang sahabat. Kalau buang sahabat, celaru habis. Kalau buang sahabat, celaru habis. Makna tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, sahabat. Ma'rifatullah, sahabat. Kan? Jihad, sahabat. Jadi ayat 100 dengan 101 ni penting. Mana kita ni kena muhasabah sama ada kita ni duduk dalam golongan 100 ataupun 101. Kalau kita bersusah kerana dalil, susah ke dalil. Bila kita mengaji ni, mestilah kita susah dengan yang kita tahu. Susah hati kita. Susah hati atas dalil yang kita ngaji, itu adalah alamat zul sahabat. Sahabat ni susah ke dalil. Hak bawah tu, ayat 101 tu, menyusahkan orang nak ikut dalil, munafik. Orang Islam dua ya. Sama ada dia ni orang Islam yang susah kerana dalil, lepas tu menyusahkan orang nak ikut dalil. Dua tu ya. Kita ni susah nak ikut wahyu ke nak ikut orang, bertemu antara wahyu dan orang. Susah. Itulah susah para sahabat. Dan itulah alamat kepada jalan ke syurga. Tu buat gitu dah. Lepas tu, kalau kita tak mau masuk zon 100, kita masuk zon 101. 101 tu munafik. Munafik ni menyusahkan orang yang nak ikut dalil. Munafik. Menyusahkan orang nak ikut dalil. Munafik. Orang nak ikut wahyu, dia susah orang. Sebab apa? Sebab dia nak orang ikut dia. Orang nak ikut wahyu, dia ni susah orang nak ikut wahyu, ikut dalil. Ayat 104. Tidakkah mereka mengetahui? Pertanyaan ini adalah, tidakkah mereka mengetahui ini? Pertanyaan ini pertanyaan yang bawa kepada dorongan. Kepada apa? Kepada bertaubat dan kepada bersedekah atau zakat. Sedekah ni hak sunat. Hak sedekah wajib, zakat.
Kenapa dia Allah memulakan bahagian tinggal? Lepas tu Allah sebut buat. Mana tinggal? Taubat tu tinggal. Nampak macam taubat tu buat. Taubat ni tinggal. Tinggal barang yang apa? Yang dilarang. Taubat tu. Jadi nak ajar kita taat ni ada dua jenis. Satu taat tinggal. Satu taat buat. Taat dua jenis. Bukan taat ke mana buat je. Taat tinggal. So, taat buat so. Ada jenis taat tu, tinggal tu taat. Ada jenis taat ni, buat. Di antara tinggal dan buat mana utama? Tinggal lebih utama. Makna tinggal boleh menopak, buat. Buat tidak boleh menopak, tinggal. Menopak, topak. Hasad. Jadi faham dah. Makna taat ada dua jenis. Satu jenis tinggal, satu jenis buat. Kalau kita tinggal ni boleh topak bahagian buat. Tak ada buat, tak tinggal belaka. Benda larang semua tinggal. Kan hak dia suruh tak ada nak buat, tapi hak larang tinggal belaka. Makna hak tinggal ni boleh topak hak buat. Hak buat tak ada topak hak tinggal. Tapi kalau boleh dua-dua, lagi omel. Lepas tu kita punya 7 step ke syurga tu, datang, duduk, dengar, faham, takut, tinggal. Tinggal dengan buat tu tinggal penting lagi. Tapi dua-dua jenis ada ketaatan. Macam puasa, nampak macam buat tapi tinggal. Tak apa dah. Nampak macam berpuasa, buat puasa, tapi tinggal. Tinggal apa? Tinggal makan, tinggal minum. Tinggal tu. Macam kita orang perempuan, bila dia berkeadaan cuti, ada benda dia tak boleh buat. Betul tak? Makna tak buat tu taat. Buat tu maksiat waktu tu. Tak buat tu taat. Kita bila faham, bila kita dah dilatih oleh mungkin satu kepahaman yang salah ialah disebut taat yang ada buat je. Kita tak faham taat, tinggal tak faham. Sebab tu lah kadang-kadang tak boleh buat, sedih kita. Padahal waktu tu jenis ketaatan dia tak buat. Hak ni ketaatan dia betul buat. Contoh ayat 100. Makna apa yang disepakati oleh sahabat, kita kena sepakat. Apa yang dipersetujui oleh semua sahabat, kita kena setuju. Apa yang ditolak oleh sahabat, kita kena tolak. Apa yang khilaf oleh sahabat, kita boleh khilaf. Kalau sahabat pun beza, kita boleh beza. Itu wujud perbezaan mazhab tu sebenarnya perbezaan sahabat. Satu yang disepakati oleh sahabat, kita kena sepakat. Tak boleh ada benda lain kat sini, ganggu tak boleh. Sesuatu yang ditolak oleh sahabat, kita kena tolak. Sesuatu yang beza oleh sahabat, tak sepakat, kita boleh beza. Sahabat dia punya neraca dia. Bila sahabat sepakat saja ni, kita pula jadi beza. Tak boleh. Barang yang disepakati oleh sahabat, kita tak boleh khilaf situ. Sepakat juga. Jadi khilaf antara mazhab ni adalah sesuatu yang sahabat pun khilaf. Jadi orang kata ni ijma' ni. Kita kena tengok neraca ijma' tu sahabat. Hak ni khilaf, kita tengok neraca khilaf tu sahabat juga. Sahabat khilaf tak? Oh, sahabat beza ni sebab tu dia tengok yang sampai wujud berbagai pandangan mazhab. Ni mana khilaf sahabat ni? Anna Allah, bahwasanya Allah itu menerima taubat dari hambanya dan mengambil sedekah dan menerima zakat. Sedekah sini zakat wajib. Jadi dia kata, yakni tidaklah mereka mengetahui luasnya rahmat Allah
dan meratanya pemurahnya. Semana-mana besar dosa dia, dosa paling besar, dosa syirik besar lah. 70 dosa besar ni, semua Allah tawarkan pengampunan. Tak ada Allah kata hal ni tak boleh, tak apa ni. Semua Allah tawar belakang. Haknya Allah tak terima ampunan ni kalau mati dah. Apa-apa dosa Allah tak terima. Ni cerita dia hidup lagi. Lepas tu konsep Maulana masa dia ngaji daurah dulu, konsep dakwah. Dia kata kita kena faham balik. Dakwah ni kita bukan nak tekan, nak sentuh orang. Kita nak sentuh barang. Orang ni kebetulan je. Barang tu asal nak sentuh. Kalau barang ni bahaya, macam ular, kita kena pastikan dia mati. Patah bahasa Urdu, ular biar mati, kayu jangan patah. Mahal tu. Ada pegang prinsip tu sampai sekarang. Ular biar mati, kayu jangan patah. Kita nak bagi mati barang mati ya, orang biar selamat. Kalau kita lawan orang ni, kita kata kan, barang yang dia bawa dia tak betul, orang tak tahu lagi, kita mudah-mudahan doa dia balik ke jalan lagi tu, maknanya kita bukan tuju ke orang, tuju ke barang. Tapi bila sebut barang ni kadang-kadang bertemu dengan orang. Bukan orang tu yang kita maksudkan, barang. Barang kalau batil tak batil, kalau bercanggah orang tak boleh jadi betul, batil. Orang kita nak selamat. Jadi bila kita nak sentuh satu perkara ni, barang tu kita kena utamakan. Orang ni kadang-kadang tersentuh, bukan dia tersentuh. Kalau kadang-kadang kalau tak sentuh orang, payah juga sebab bukan tangan dia, tapi barang tu asalnya. Kan? Barang hakikat tak berubah, kalau batil, orang tak tahu lagi. Orang tak tahu lagi. Barang tu maksudnya kefahaman dia. Pahaman yang salah. Pahaman tak boleh betul tak? Orang tak tahu lagi. Boleh jadi AB lagi. Boleh jadi dia berubah. Jadi target kita barang. Jangan tumpu ke orang. Bila tumpu ke orang jadi cara tu bila tumpu orang direct, silap kadang-kadang melambatkan perubahan kadang-kadang. Kalau kita rasa tak perlu sentuh orang, sentuh barang saja. Ada kadang-kadang terpaksa sentuh orang juga kadang-kadang. Macam ahli hadis sentuh orang juga kadang-kadang. Tapi kalau kalau tengok hakikat dia, sentuh barang sudah cukup, maka barang sudah orang biarkan. Mudah-mudahan orang tu dia boleh terima. Kalau kita sentuh direct ke Tuhan, boleh jadi melambatkan. Kita nak perubahan sebenarnya, bukan nak merosakkan orang. Kita nak rosak barang tu biar nak punah. Ular biar mati, kayu jangan patah. Kaedah Urdu ni. Kayu belok sikit pesen dia. Mana macam mana? Dia biasa kalau gaduh ke tuan-tuan ni belah batin. Kita tengok keadaan. Belah batin ni dia tak kira dah barang dia betul salah, dia fikir canggahan dia tuan biar mati. Kan? Sejarah mengatakan bahawa orang Barak bunuh orang ni tak berlaku pada orang bawa benar. Bunuh orang ni berlaku pada orang bawa barang batin. Nabi bawa barang benar ke batin? Benar. Yang terbunuh siapa? Hak bawa barang benar mati terbunuh. Orang yang bawa barang batin ni biasa bunuh orang benar. Sejarah Abi tahu. Lepas tu orang buat benar ni sangat mati lagi. Asal orang buat batin ni meninggalkan kebatilan lalu selamat, sangat mati lagi. Mati lagi ada untuk menyelamatkan akidah orang lain. Nak bunuh orang tak ada, bunuh saja gitu tak ada. Sebab maksud asal dakwah ialah nak selamatkan orang. Kan? Bila tengok ular, kita nak biar ular tu mati, kayu jangan patah.
Sebab kayu tu boleh guna lagi. Kan? Sebab bukan kayu tu asal, barang tu asal. Wa anna Allah, bahwasanya Allah itu huwa tawwabur rahim, Maha penerima taubat, Maha penyayang. Dan katakanlah wahai Muhammad, i'malu, beramalah. Beramalah kepada siapa? Kepada orang munafik. I'malu, beramalah kamu. Maka Allah akan lihat amalan kamu. Fasirallahu amalakum. Rasul juga akan tengok amalan kamu. Orang beriman juga akan tengok amalan kamu. Orang beriman yang duduk selepas Rasul ini, dalam konteks Quran, sahabat. Jadi ayat 2 ni dia kata, berbuatlah kamu sesuka hatimu dan tetaplah di atas kebatilanmu. Namun jangan kamu kira bahawa yang demikian tersembunyi baginya. Dalam ayat ini terdapat ancaman bahawa mereka tetap di atas kebatilan, kesesatan dan maksiat. Jadi amalan munafik ni lama-lama akan terselah juga. Mukmin lama-lama akan terselah juga. Jadi kenapa kita kena pastikan amalan kita ni menepati sahabat? Sebab dalam surah Baqarah tu kan, anu minu kama amanan nas, berimanlah kamu sebagaimana beriman manusia. Manusia tu semua faham, Nabi dan para sahabat. Bila kita munafik, kita kata apa? Anu minu kama amanas sufaha. Kita akan nampak apa yang Nabi buat, apa yang sahabat buat tu satu kebodohan. Hak kita buat tu kecerdikan. Ni comel lagi. Bila kata kita comel, kita kata Nabi dan sahabat tak pandang, tu bahaya. Kan? Maulana dah sebut ada satu hadis beritahu satu masa nanti generasi akhir akan mencela generasi awal. Macam mana? Bila dia tengok orang nak ikut ajaran Nabi dan para sahabat Nabi, dia kata, oh apa ni, comel kita lagi. Hak ni comel, hak tu tak comel. Sebenarnya dia ingat dia celah tu, sebenarnya dia celah hak tu generasi awal tu. Bila dia kata comel dia, mesti hak berlawan dia tak comel. Kan? Bila dia kata dia pandai cara beramal, dia akan kata Nabi dan para sahabat tak pandai. Sebab apa ni? Buat comel. Betul. Dia kata buat comel, tak buat tak comel. Dia dah lama kerja dia lagu tu, nafsu kita ni. Jadi makna dia, lama-lama kita akan tuduh Nabi dan para sahabat tak pandai dalam beramal. Itu bahaya tu. Ayat awal Al-Baqarah tu kena faham, ayat munafik tu. An-Nas ni Nabi dan para sahabat. Sebab tu ayat 100 tu kita kena duduk kita, neraca. Sebenarnya C tu duduk kat sahabat, B tu duduk kita. Kalau kita buat seperti sahabat, baru C kita. Tapi kalau kita buat beza dengan sahabat Nabi, B kita. Kalau kita kata C, sahabat B. Kalau kita kata kita C, sahabat B. Maknanya kita kena kata sahabat C. Bila kita kata sahabat C, cerdik, maka kita akan tengok kita, pastikan kita ikut sahabat, baru kita cerdik. Beza sahabat tak cerdik kita. Letak neraca tu dia tepat. Tapi kita kata, kalau kita kata cara ni lebih comel, C, maka kita kata sahabat tu B. Dia kaedah gitu dah. Bahaya. Jadi untuk memastikan kita kata sahabat cantik, pastikan amalan kita ni biar menepati sahabat.
Dan kamu akan dikembalikan wasaturadduna ila alimil ghaib wasyahadah, kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yakni amalmu akan semakin jelas. Makna ayat ini boleh juga bahawa amal yang kamu lakukan baik atau buruk, maka Allah mengetahuinya. Demikian pula Rasul dan orang mukmin meskipun tersembunyi. Sebab orang mukmin dia mengaji bab munafik. Quran terang tajuk munafik. Kan? Jadi orang yang dapat dengan wahyu Allah, beriman dengan wahyu Allah, akan nampak makna-makna munafik tu. Lepas tu fayunabbiukum, lalu dia akan terangkan kepada kamu bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kamu kerjakan untuk dibalas. Disebabkan semua sahabat dipanggil nafrul am. Waktu tu jumlah tentera yang diberitakan akan serang kepada umat Islam, jumlah tu melampau. Bila jumlah melampau, semua kena pergi belakang Tabuk. Kan, laki lah. Semua kena pergi belakang, laki. Dia panggil nafrul am, panggil. Makna dia panggil apa kalau bahasa kita? Kerahan tenaga belaka. Sebab musuh tu melebihi penduduk, sama jumlah yang penduduk. Ya. Jadi semua penduduk kena pergi keluar belaka. Wajib. Tapi kontak laki lah. Cuma bila 3 orang ni tak pergi, jadi makna ahli syurga mesti susah bersama Nabi. Kerana dia tak pergi ni, jadi calau makna tu. Jadi Allah Ta'ala ni nak bagi dia ni sebab dia mukmin, dia sahabat. Dia terlambat. Jadi kerana dia terlambat tu, jumlah susah bersama Nabi tu kurang dia. Jadi syarat ahli syurga kena ada makna susah sama Nabi. Makna sahabat juga kena ada susah sama Nabi. 20 hari dia susah sama Nabi, hak lain dia pun susah juga. Sebab tu dia ni di ibarat macam bentuk bukan pulau. Tak boleh tegur, salam tak boleh, tengok tak boleh. Macam buat tak tahu je. Selama 40 hari campur 10 hari. 20 hari sama dengan jumlah pergi balik Tabuk. Oh, lama sangat Ustaz. Lepas tu dalam tempoh akhir tu, bini pun kena balik rumah. Kak Malik ni sampai tahap telus tu dia kata apa? Dia kata apa tu, nak kena cerai ke? Tak boleh cerai. Suruh saya isteri balik ya. Pada seorang ni, sebab suami ni tu tua dah kan, macam tu. Dia minta kebenaran nak duduk dengan suami ni, nak sebab tak ada harapan nak suami dia ni. Sebab dia semua ibarat biasa suami ni bergantung dengan dia. Kan, dia berasa lagu tu lah. Memang lagu tu pun. Dia tahan dua tu. Lepas tu orang suruh kakak balik minta. Kita baca hadis dia. Minta, kata, "Bung kena minta jugalah." Kan, bung kena minta juga. Dia tu minta dapat tu. Mana dia dapat. Aku tak yakin jawapan Rasulullah seperti jawapan dia. Sebab aku muda lagi. Bini aku muda lagi. Kata, takut jawapan aku lain. Malu gitu. Malu. Dia tak apa dah tengok dari sudut zahir tu memang nampak berpatutan. Kan, minta tu nampak sesuai minta tu. Sebab tua dah hak isteri tua dah, suami tua dah. Ada orang pujuk dia suruh minta juga. Minta lah, kata suruh isteri jangan bagi ruang, jangan balik. Tak dengar. Main depan. Apa? Main. Dia tak dengar. Itu dia bagi. Ya. Ha. Depan. Itu dia bagi daftar. Okey, mari. Kau ni. Kau ni. Oh, depan ustaz tu. Assalamualaikum. Tapi cerita yang menarik tu waktu turun ayat
menerima taubat mereka tu. 3 orang sedap ni cerita dia. Sampai satu sahabat ni, dia naik kuda nak beritahu berita gembira ni. Ada bau-bau minggu lepas baca hadis ni. Macam kita tak, kita tak sabar nak beritahu. Dia nak kuda tu selambat, dia menjerit atas kuda. Dia menjerit atas kuda bahawa surah tentang penerima taubat turun dah. Kak bergembira lah kan. Taubat terima dah. Kak taubat kamu diterima. Oh. Dia buka baju dia. Kan cerita main bola kan biasa kan. Suka doa, baju dia bagi kat hak pemain. Bola. Budaya ni ada zaman tu dah. Mana bila suka sangat baju dia buka dia bagi ke. Dia kata baju tinggal 2 tu, 2 pasang tu tinggal bagi kat kawan tu, suka 2 orang bagi berita gembira bagi. Dia tak ada baju pula jumpa Rasulullah. Dia pinjam baju orang lain. Oh cerita dia. Makna kegembiraan. Makna bila dia ni dia terima taubat, sahabat pun suka juga, gembira juga. Tapi tengok juga ayat ni, kalau kena kita sedih juga. Cara Tuhan cakap ni, macam kita wa akharuna, dan yang lain murjauna li amrillah, ditangguhkan keputusan taubat, nak taubat ke tak. Tuhan nak azab ke, nak taubat ke, suka hati Tuhan. Kalau kita contoh macam-macam orang berasa hati kita dia kecek lagu tu. Kalau orang biasa berlaku, kalau kita faham ni, itu bahasa manusia kan, mengira mana-mana kan. Kalau aku nak maaf, kalau tak saya suka hati aku kan, punya tunjuk muka depan aku. Sama ada satu hari nanti aku nak maafkan kamu atau tidak tu serah aku kan. Barangkali maafkan, barangkali tak maafkan. Bahasa tu. Jadi Allah Ta'ala sama ada aku nak azab mereka atau nak taubat mereka. Itu pulang lepas ni. Kalau ayat ni tuju kepada si fulan bin si fulan, kalau kena tu kita macam mana? Tak jelas kan? Benda ni tak ada siapa. Tuhan tak beritahu putus. Ibarat macam 2 keadaan, boleh jadi 2-2. Nak apa lagi kita? Bila Allah sebut lagu ni, nak apa lagi? Tak ada apa kita. Jadi macam sedih. Tunggu tu saja. Tapi bila Tuhan nak taubat, Tuhan nak bagi sama 20 hari. Sebab makna syurga ni mesti ada susah sama Nabi. Dia tengok dia ni 20 hari senang, sahabat dia susah. Jadi Tuhan bagi susah juga 50 hari, barulah makna susah sama Nabi tu ada, barulah Allah pun dosa. Sama level lah. Nak kata nak bagi ibarat, kalau kita lagi faham maksud asal nak ajar kita buat Islam ni, bahawa kena ada susah sama Nabi tu, kena ada kalau nak duduk syurga dengan Nabi. Tiba 3 orang ni waktu nak tu sahabat susah dia senyap. Jadi kok mana pun sebab dia ni orang mukmin, tapi makna susah sama Nabi tu kurang, maka Tuhan bagi buat serupa juga, boikot 20 hari. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Ayat apa tu? Apa kerja minta apa? Tu nak pakai cermin tu tahu tu. Ayat 107, 110, kaum munafik dan masjid Dirar. Keharusan waspada terhadap tipu muslihat, orang yang mempergunakan masjid sebagai alatnya, dan pentingnya masjid untuk mengajak kepada Allah. Jadi masjid tu nak mengajak kepada wahyu.
Mengangkat kalam masjid ni peranan dia mengangkat kalam Allah, kalam wahyu. Sebab apa? Kalam Allah, kalam Nabi ni kalam yang menyatukan. Bukan angkat kalam bukan Allah, bukan wahyu, bukan. Tapi orang munafik dia nak angkat kalam lain. Dia nak angkat tajuk lain. Dia nak angkat maksud lain. Kan? Orang beriman dia buat masjid atas maksud nak mengangkat kalam Allah, kalam Nabi. Orang munafik dia masjid untuk mengangkat selain daripada kalam Allah, kalam Nabi. Munafik. Buat maksud hak bukan Allah, hak bukan Nabi. Munafik. Kan? Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid, ada orang yang mendirikan masjid maf'ul li ajlih. Tujuan dia dirar, menimbulkan kemudaratan kepada orang yang beriman dengan wahyu. Kan? Sama ada mudarat jasmani atau rohani. Sama ada mudarat jasmani atau rohani. Jasmani ni mana nak menjahanakan Nabi dan para sahabat lah. Rohani nak merosakkan iman, merosakkan akidah. Wa kufra, nak bawa kepada keingkaran kepada kalam Allah, kalam Nabi. Kita masjid nak bawa kepada keimanan, dia nak bawa kepada ingkar. Jadi kalau yang buat maksud tu bukan wahyu Allah, kalam Allah, Quran, dan bukan kalam Nabi, maka itu wa tafriqa, perpecahan. Jadi pecah ni ialah bukan wahyu. Kalau wahyu bukan pecah. Sebab wahyu tu maksudnya menyatukan. Bainal mu'minin, di antara orang-orang yang beriman. Dia kata jumlah orang-orang munafik 12 orang. 12. Jumlah mereka ada 12 orang dalam ni lah. Lepas tu dia kata untuk kekafiran kerana mereka membangunnya atas perintah seorang pendeta Nasrani bernama Abu Amir agar menjadi bentengnya. Di mana orang-orang yang datang dari sisinya singgah di situ. Ia pergi untuk membawa tentera dari Kaisar untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Abu Amir di masa jahiliyah adalah seorang ahli ibadah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ia kafir kepada beliau dan pergi menemui orang-orang musyrik guna minta bantuan kepada mereka memerangi Rasulullah SAW. Dan buat masjid tu bukan kerana Allah dan Rasul, minta Nabi rasmi. Tapi Nabi tak ada rasmi. Allah beritahu, tukar asal nak rasmi, bagi ni utuh. Di mana sebahagian yang ada yang solat di Quba dan sebahagian lagi ada yang solat di masjid mereka kerana masjidnya berdekatan. Allah Alam. Anda tak tahu pasti ke tak masa kita pergi Quba tu kan. Tanya-tanya lah siapa yang mungkin pernah pergi. Dia kata tandah muslimat tu, dia kata Masjid Hira. Oh betul. Anak tahu pasti kan tak bawa tanya ada sejarah. Buat berdekatan punya. Tak jauh. Kita Masjid Quba tu kan. Buat muslimat tu. Dia barat atas dia kata tak tahu Allah tu nak tanya tu nak tanya, kita kena selidik benda ni betul ke salah. Dia kata untuk sekadar untuk nak atas dasar
penghinaan kepada Masjid Dira tu buat tandah. Tanah Muslimat tu kan. Itu tempat masjid tu besar dah ni. Kalau ikut mungkin kecil lagi. Jadi bila kecil ni kena tengok Muslimat tu kena tambah lah. Kalau masjid Kubah tu besar. Tempat tu dekat. Dekat ni sehingga dia kata tadi sebahagian menganggap Kubah, sebagai lagi solat di masjid mereka kerana masjid berdekatan. Sahabat tak tahu ni. Yang dimasukkan dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu ialah Abu Amir, yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syria untuk datang ke masjid yang mereka dirikan itu, serta bawa tentera Romawi yang akan memerangi kaum muslimin. Akan tetapi kedatangan Abu Amir ini tidak jadi kerana ia mati di Syria. Kemudian masjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana wahyu yang diterimanya setelah kembali dari perang Tabuk. Yang asal dia tu perang Tabuk tak berlaku, sebut perang Tabuk tak berlaku pun. Wa irsadan, dan menunggu-nunggu, mengintai-intai, liman haraballahu rasulahu, bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dari sebelum itu. Wala yahlifunna, dan sungguh mereka akan bersumpah, in aradna illa al-husna, tidaklah kami kehendaki melainkan kebaikan. Kalau baik ni, lapan baik ni kita terima belaka, semua kata baik. Jadi kalau kata agama ni baik tu ada sandaran dia, ada piawaian dia. Kalau kata agama kita sahabat Nabi lah. Kalau menyalahi sahabat Nabi tak baik, dia neraca situ. Tak boleh kita nak pandang-pandang. Tuhan pun comel lah neraca tu. Kalau kita menyalahi neraca ayat 100 tu tak betul. Sebab tu kita tak boleh nak menipu kecuali orang-orang yang menjauhi wahyu juga. Kalau dia dah rapat tak boleh tipu kita. Quran duduk kat dia tak boleh tipu kita. Dia mengaji Quran pula, dia tahu makna dia pula. Kita kata baik macam ni. Dia Quran duduk kat dia. Habis itu. Kan? Maknanya kalau barang-barang tipu dia lama tahu juga. Baik kita duduk dengan wahyu, duduk belah wahyu. Tak kena tak tahu dekat dunia, tahu kat akhirat. Kita kata ni baik, padahal tak baik pun. Kan? Kita tengok baik tu menyalahi neraca Allah dan Nabi. Sudah. Neraca Allah dan Nabi 100 tu. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi. Jadi orang yang menyalahi sahabat ni kan munafik kan? Menyalahi sahabat munafik. Lepas tu bila menyalahi dia kata baik juga. Dia nak kata kan? Dia kata baik juga. Alhamdulillah orang belum mengaji wahyu ni ada neraca dah baik. Tidak ikut dia. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innahum lakadzibun, sungguhnya mereka benar-benar berbohong. Tak baik tu ada neraca dah. Ayat 108. Jangan kamu berdiri untuk melaksanakan solat di dalamnya selama-lamanya.
Jangan kamu berdiri untuk solat di dalamnya selama-lamanya. Jadi berdiri untuk solat ni sebagai lambang kepada rasmi. Yakni jangan solat di masjid yang dibangun untuk menimbulkan bencana itu, kerana sesungguhnya Allah tidak perlu kepadanya dan kamu tidak memerlukannya. Hal ini kerana kaum munafik sebelumnya meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di situ. La masjidun, benar-benar masjid yang didirikan atas dasar takwa. Takwa tu mesti sahabat Nabi. Kan? Beriman seperti sahabat Nabi, beramal seperti sahabat Nabi, segi penghayatannya. Nak kata iman seperti sahabat Nabi, tak lah kita. Kan? Bukan iman standard sahabat Nabi, tak. Maksud cara beriman. Apa yang diimani oleh sahabat, kita kena beriman. Amalan seperti sahabat Nabi juga, penghayatan. Jadi atas didirikan atas dasar tu takwa, takut nak beza dengan Allah dan Nabi. Takut nak beza dengan Allah dan Nabi, itu takwa. Min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Sejak hari pertama, yakni hari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepati Darul Hijrah Madinah, dia berhak untuk berdiri Kubah macam Kubah tu. Di dalamnya ada lelaki, iaitu orang Ansar. Mana yuhibbuna an yatatahharu, suka membersihkan diri, baik dari dosa yang menodai batin maupun dari najis dan hadas yang menodai lahiriah mereka. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam sahihnya dari Uwaimir bin Sa'idah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi mereka di Masjid Quba dan bersabda, sesungguhnya Allah telah memperbagus pujiannya untuk kamu dalam hal bersuci ketika menerangkan kisah masjidmu. Lantas, bersuci seperti apa yang kamu lakukan? Mereka menjawab, demi Allah, wahai Rasulullah, kami sebenarnya tidak mengetahui apa-apa. Hanya saja kami memiliki tetangga orang-orang Yahudi, di mana mereka basuh dubur mereka setelah buang air besar. Maka kami pun basuh sebagaimana mereka. Baik bersih maknawi, iaitu bersih dari syirik dan akhlak tercela, maupun bersih hissi, iaitu bersih dari najis dan hadas. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah suka kepada orang yang menyucikan diri, baik maknawi ataupun hissi. Allah tanya, maka apakah afaman assasa bunyanahu, apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah? Assasa bunyanahu ala taqwa, ala taqwa, atas takwa dari Allah dan keredaannya, wa ridwanin, khairun, lebih baik. Jadi mendirikan masjid itu atas dasar takwa dan ikut wahyu,
ataupun nak langgar wahyu. Kalau buat masjid atas dasar tak ikut wahyu, ilmu, wahyu, takwa, maka hujung dia syurga. Tapi kalau atas dasar langgar wahyu, bermaksud bukan wahyu, hujung dia neraka. Lalu bangunan itu roboh. Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh. Maksud gini, barang batil ni barangnya akan runtuh. Kan? Barang hak ni barang yang akan naik ke atas. Hak ni dah akan kekal sampai hari kiamat, barang batil akan runtuh. Kita buat barang batil dalam masjid tu, makna dia runtuh bersama barang yang runtuh. Kalau kita nak batu tu sebagai wasilah pada barang benar, bukan wasilah pada barang batil. Kalau kita bawa angkat dalam masa itu barang batil, makna dia ayat ni bangunannya tu tepi jurangnya runtuh. Maksud tepi jurang runtuh ni, kita atas nak bagi buat naik hak batil, atau maksud nak bagi naik hak batil. Sepatutnya kita atau maksud nak buat naik hak wahyu. Jadi bangunan tu atas dasar wahyu lah sampai ke syurga gitu. Kalau bangunan tu atas dasar batil, sampai ke neraka gitu. Out gitu. Lalu bangunan itu roboh bersama dengan dia ke dalam neraka Jahannam. Atau man assasa bunyanahu, orang yang mendirikan bangunan itu ala syafa jurufin, di pinggir jurang yang runtuh. Makna nak menaikkan barang yang akan jatuh. Kita nak naikkan barang yang bakal naik, kan? Wahyu barang mahal kat Rasul. Ni kita buat benda dalam masjid tu, barang yang akan jatuh. Jatuh kita. Barang akan jatuh nilai kat Rasul. Patutnya kita boleh naik barang yang bakal naik. Sebab tu barang yang bukan wahyu tak boleh masuk masjid. Sebab kita kena supaya bangunan masjid ni kita kena bagi naik yang bakal harga naik kat esok. Kebenaran. Barang yang bakal jatuh, lalah yang kita jatuh dalam neraka. Sebab itulah kita kena pastikan masjid ni bagi naik barang yang bakal naik harga dekat hari esok. Barang mahal. Jangan bagi naik barang yang barang murah, barang-barang yang akan jatuh dalam neraka. Yang kita jatuh ke neraka. Fanhara bihi, lalu runtuhlah dia dengannya dalam api neraka Jahannam. Bila masjid itu dibina atas makna wahyu, maka wahyulah kena bagi naik. Kan? Kalau kita bukan wahyu, hak berlawan dia, wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak beri petunjuk kepada kaum yang zalim. Allah tidak beri petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi masjid ni atas masuk nak lawan barang batil. Ibu barang batil masuk. Kan? Kita nak masjid ni atas ibarat macam satu benteng nak lawan barang batil. Ini pun masuk barang batil pula.
Jadi kalau kita masuk tak jelas atau bukan masuk wahyu, masjid ni tak jumpa wahyu. Hanya jumpa nafsu. Nafsu ni barang yang ragu-ragu, tak jelas. Orang tak jelas kali. Go ke neraka kali. Sebab kita batu kadang-kadang tak. Sebab tu kalau masjid ni kalau tak ada pengajian, kosong pengajian, patutnya masjid ni menimbulkan keyakinan hamba-hamba dia akan agama hak dia anut, malah jadi lagu lain. Patutnya meyakini apa yang datang daripada Allah, Nabi dan para sahabat. Tiba-tiba masjid ni jadi ragu pula. Ragu hak wahyu, yakin hak bukan wahyu. Terbalik. Sepatutnya yakin hak wahyu, ragu hak bukan wahyu. La yazalu, sentiasalah masjid itu, sentiasalah bangunan yang didirikan itu, la yazalu bunyanuhum alladhi banau, yang mereka bina itu, kalau bukan atas dasar makna wahyu, penyebab kepada keraguan dalam hati mereka, ribatan fi qulubihim, sampai hati mereka hancur. Illa an taqatta'a qulubuhum, sampai hati mereka hancur. Hancur. Hancur tu tak boleh masuk. Sampai bila selamat kembali ke rahmatullah, tak jumpa hak Allah, tak jumpa Arabi. Tak boleh terang susah. Hancur. Hancur lembu. Sebab bukan maksud asal tu tak ni. Maksud asal tu wahyu. Buat masjid comel dah, tapi bukan bila atas maksud wahyu. Barang yang patut jumpa tak ada jumpa. Wallahu alimun hakimun. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ayat 1:1 ni nak beritahu wahyu bila masuk pada diri seorang, harga jadi mahal. Bila wahyu masuk pada dada seorang, harga jadi mahal. Sehingga alamat mahal itu, sehingga tuan yang wahyu masuk tu mula berkira-kira nak susah untuk agama dia. Apabila dia ada perasaan nak bersusah untuk agama dia dan untuk agama orang lain, untuk akhirat orang lain, maka Tuhan berlidah dia. Kalau orang kaya kita buat barang, orang pada kaya dekat Malaysia, dekat dunia ni, beli barang kita. Barang kita buat boleh laku tadi. Wah, betul Hasan. Jadi makna dia bila Allah beli kita, Allah. Jadi bila dia sanggup susah untuk akhirat orang lain, dunia dia untuk akhirat orang lain, maka itu makna Tuhan beli dia sudah ada. Tak, malah terang perkara mudah-mudahan Allah beli kita. Mana feeling ayat ni. Ya Allah belilah kita, Allah belilah kita. Mana alamat dia ialah, alamat luaran dia ialah bila seseorang itu sanggup susah, sukarela, diri dia sukarela, harta dia sukarela untuk korban untuk agama Allah, maka itu alamat Tuhan dah beli dia. Beli dia, lepas tu Allah ganti dengan syurga. Kan, bi anna lahumul jannah. Orang munafik Tuhan tak beli. Kan, orang munafik, ayat kita ni tajuk munafik, orang mukmin. Orang munafik Tuhan tak beli. Alamat Tuhan tak beli tu, dia tak sanggup susah untuk agama dia dan agama orang lain. Untuk akhirat dia dan untuk akhirat lain itu Tuhan tak say.
Jadi sebenarnya nak korban diri kita untuk agama kita dan untuk agama orang lain, untuk akhirat kita dan untuk akhirat orang lain ni bukan datang secara percuma. Dia wahyu masuk punca dia. Lepas tu kalau tak mengaji ni tak dapat ni. Dia mengaji pun dapat. Bila mengaji ni kita faham wahyu, faham kenapa perlu susah. Bila susah sini senang sana. Nampak baru kita sanggup. Kan? Kalau tak masuk wahyu tak boleh. Kita takkan sanggup untuk orang lain. Sebab tu kalau sebut beragama, aku ni, ini bukan agama hasil daripada wahyu Allah. Kita duduk dalam nafsu lagi. Kita sembahyang pun tak sudah. Kita puasa-puasa pun tak puasa sudah. Mana nak kontak fikir kita je. Orang lain tak pergi. Itu bukan beragama. Beragama ni mesti fikir diri kita dan orang lain. Sahabat Nabi ni sampai sangat mati untuk akhirat orang lain. Yuqatiluna. Mereka berperang pada jalan Allah. Untuk menyelamatkan orang lain daripada masuk neraka, perang. Sanggup mati nak selamatkan orang. Pada orang yang dia selamat tu tak Islam lagi. Tapi kalau dia tak berjuang, maklumat Islam tak sampai ke dia. Masuk Islam macam mana? Dia kata, tidak. Dia tak Islam lagi. Dia nak bebaskan dengan negara lain tu, tak Islam lagi. Tapi kalau kita tak mati, maklumat dia tak sampai hak yang tak Islam lagi. Macam mana mereka? Bayangkan. Barangkali yang tak lahir lagi, dia fikir. Oh, tak ada. Hak yang lahir dah mana? Macam mana? Kalau kita tak berjuang, maklumat ni tak sampai hak bakal lahir. Macam mana? Kalau kita semua dia fikir. Kita tak fikir, kita ada anak bini. Anak bini apa kan hidup. Orang yang Nabi dan para sahabat ni bukan fikir anak bini dia. Dia fikir orang tak lahir lagi dia fikir. Bukan standard dunia, standard akhirat dia fikir. Jauh wawasan dia. Kita setakat fikir nak bagi makan anak bini, dua tu ya. Atau bila sebut perjuangan kata bukan dia. Allah. Susah nak kata susah sebab kita tak mantap kepahaman kita ni, susah nak putuskan. Sahabat ni mantap Quran 30 juzuk duduk ke mereka. Jadi mereka bukan dia. Kita kena pastikan generasi-generasi akan datang tak lahir ni biar maklumat dia sampai kepada mereka. Luar dia punya kuasa sampai tak lahir lagi dia fikir. Sampai kita dia fikir. Kalau kita di setakat dunia fikir apa? Anak bini. Betul. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh dan terbunuh. Nak pasti maklumat sampai kita ni membunuh terbunuh. Kalau tak buat lagu ni tak sampai Quran ni kita. Wa'dan alaihi haqqan. Janji Allah pasti benar. Fit Taurah. Dalam Taurah kata lagu tu, dalam Injil kata lagu tu, dalam Quran kata lagu tu. Mana pengorbanan yang berbaloi. Pengorbanan untuk generasi akan datang untuk menyelamatkan akhirat orang lain berbaloi, beruntung. Bertuahlah orang-orang yang pilih jalan ini. Wa man awfa bi ahdi. Siapakah yang lebih menepati janjinya? Dari Allah, min Allah. Wa man awfa bi ahdihi min Allah. Maka bergembiralah orang yang Allah berlidah. Kan? Bergembiralah orang yang Allah berlidah. Siapa dah ni? Yang wahyu duduk dalam jiwa dia. Lalu bila wahyu duduk dalam jiwa dia, dia buat keputusan, kalau lagu ni lah dunia, kalau lagu ni lah akhirat, tak guna hidup tanpa perjuangan. Hidup tanpa perjuangan tak guna. So senang-senang dahulu, akhirnya bersusah kemudian. Baik susah dulu, senang kemudian. Kan? Kalau aku cerdik, baik pilih susah dulu, senang kemudian. Bila kemudian kau mati. Berilah berita gembira, fastabshiru bi bai'akumul ladzi bay'atum bi. Jual beli, kita jual. Kita berkorban tu kita jual, Allah beli kita. Dan itulah kejayaan yang besar. Itulah satu kejayaan yang besar. Dzalika huwal fawzul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.